kadang-kadang kita tengok kita tengok anak kita asal tak sama macam anak orang lain kan. Pelik je anak ni. Orang lain rajin semayang, anak kita nak suruh susah nak solat, suruh mengaji tak mau. So adalah benda yang tak kena tu, nak kena check balik. So itulah antara puncanya nak beritahu yang Imam Ibn Qayyim menyatakan untuk melepaskan daripada godaan syaitan. Pendapat Imam Ahmad menyatakan bila tak buat akikah ni bermaksud nanti mak ayah dia di akhirat kelak tak dapat syafaat daripada anak. Oh ya ke? Tak dapat rugilah kan? Dia rugi, betul. Dia rugi, tak berdosa ya. Okey. Ramadan datang, alam pun riang, petanda bulan yang Ustaz! Ustaz! Mana? Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru nak ke mana Ustaz? Kedai lah. Allahu Akbar. Ustaz, sila Ustaz. Sihat macam ni lah. Kita pun sibuk bulan Ramadan ni. Ya Allah. Ustaz nampak semat-semat ni macam baru balik daripada program ni. Penat sikit daripada on air. Ada talk show sikit. Cerita pasal akikah, pasal Ramadan. Lepas tarawih tadi, memang kita sembang-sembang lah sikit. Berkongsi ilmu orang cakap. Ustaz talk show tadi, on air tadi kan? Betul. Bulan Ramadan cerita pasal akikah. Pelik tu Ustaz. Pelik kan? Biasanya kalau akikah ni orang cerita bila dapat anak, sepanjang tahun setahun sekali ataupun setahun sekali tak ada juga kan. Kalau waktu dapat anak setahun sekali baru buat akikah. Tapi Ramadan dengan akikah tu dia apa dia punya kena-mengena tu Ustaz? Dia kalau secara tertibnya kita sembang pasal akikah tu dulu lah. Sebab banyak orang tak faham. Kalau Google betul memang boleh baca, jumpa bila sebut pasal akikah orang akan tahu berkaitan dengan anak. Sembelih sebab anak boleh lahir. Tapi sebenarnya kalau pengertian itu menurut bahasa, asal perkataan dia aqqa, perkataan fi'il madhi itu bermaksud terbelah ia. Dekat perkataan aqqa ni walaupun perkataan terpendek je, dua huruf tapi sebenarnya 3 huruf dalam aqqa tu, tetapi dia membahagi kepada 2 perkataan yang membawa kepada makna yang lebih besar. Kalau tersalah dia akan pergi kepada negatif punya perkataan, iaitu perkataan uquq. Uquq itu bermaksud pendurhakaan, derhaka. Tapi itulah tujuan akikah, kita nak jadikan satu lagi perkataan yang baik, iaitu akikah. Kita nak buat akikah itu. Jadi akikah ini bermaksud membelah. Aqqa itu membelah. Kita membelahkan yang buruk tu, negatif tu. Nak buang, maksudnya buang yang buruk tu lah, negatif tu supaya kita dapatkan akikah tu tadi. Jadi akikah ini memang kita sinonim lah. Hadis yang masyhur, ada yang bermula dengan kullu ghulam murtahanun, ada yang al-ghulamu murtahanun. So dekat situ bermaksud kullu ghulam, kullu itu dah membawa maksud setiap, maknanya semua bayi seluruh dunia ni yang lahir ni perlu diakikahkan, tertebus, tergadai dengan akikahnya. Lepas tu yudhbahu anhu yaumas sabi', iaitu disembelihkan kambing disembelihkan haiwan akikah pada hari ke-7, wa yuhlaqu ra'sahu, dicukurkan kepala, dan wa yusamma, diberikan nama. Ini hadis yang paling masyhur lah tentang akikah. Jadi dekat sini bawa bermaksud gadai tu, Imam saya nak tanya Imam lah, kenapa kita kena ambil takaful? Sebab kita nak jaga, nak melindungi diri kita lah. Betul, protection kan. Protection, betul. So lepas tu satu lagi saya nak tanya juga, kenapa kita kena servis kereta? Supaya kereta kita tu terselamat, terpelihara, terjaga lah. Betul. Maknanya kita tak nak benda tu rosak. Tak nak rosak. Itulah sama konsep ni dengan akikah. Walaupun kita tak tahu, kita tak nampak kenapa kena buat akikah, apa kelebihan dia. Sebenarnya itulah satu protection yang mana Allah jamin, yang mana Rasulullah sendiri telah bersabda dalam hadis yang menceritakan akikah ni yang membawa maksud ada 3 tafsiran yang berkaitan dengan perkataan gadai itu. Akikah maksudnya al-ulamu murtahanun, tergadai dengan akikahnya. Jadi dekat situ ada 3 maksud. Yang pertama, bila mana disebut tentang akikah ini menurut pendapat Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi ni orang alim. Orang Malaysia ke? Bukan. Orang Afghanistan. Lahir dalam kurun ke-300. Pakar ilmu hadis, ilmu fiqih dan juga ilmu lughah. Dia adalah pegangan pendapat mazhab Syafi'i lah. Maknanya kuat pada ilmu, maknanya diiktiraf dalam mazhab Syafi'i, yang mana Imam Khattabi menyatakan kenapa kena buat akikah itu untuk
melepaskan tumbusaran anak itu, kecerdasan otak anak tu. Kadang-kadang kalau kita tengok, kalau iklan, apa kena-mengena minum susu untuk mencerdaskan otak anak kan. Itulah dia sebenarnya Rasulullah dah beritahu lebih awal. Sebelum minum susu, buat akikah dulu. Akikah itu lebih baik sebagai protection untuk melepaskan anak itu pergi lebih jauh. Kalau tidak dia takut slow, dia macam terbantut gitu. Betul. Sebabnya kita kena faham kalau akikah ni ada, kenapa cerita pasal akikah ni bermaksud Allah meminjamkan anak kepada satu pasangan suami isteri yang telah berkahwin, satu pinjaman yang sebenarnya kena perlu tebus. Allah dah bagi pinjam, memang semua perkara dalam dunia ni dipinjamkan oleh Allah. Betul. Cuma bila memberi satu anak, maknanya Allah boleh tarik bila-bila masa dan Allah boleh beri bila-bila masa. Nak bagi tahu bila laksanakan akikah, kita nak mendapatkan sesuatu hak daripada anak tu. Allah dah bagi pinjam, kita nak dapatkan hak tu, kita kena bersyukur dan sembelih sesuatu. Tu termasuklah yang tadi melepaskan tumbusaran. Lepas tu yang kedua, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga semua tahulah, masyhur. Tapi bukan orang Malaysia lah. Bukan orang Malaysia juga. Bukan orang Malaysia lah. Tak silap saya orang Syria. Saya lupa dia punya biografi dia. Cuma Imam Qayyim Al-Jauzi memang pakar dalam ilmu hadis lah, memang diakui banyak juga. Jadi Imam Ibn Qayyim mentafsirkan tentang hakikah ini pula, menceritakan tentang menahan daripada godaan syaitan. Sini saya ada bawa sikit satu ayat. Pendapat Ibnu Qayyim ni, Mam, ini apa yang telah dinyatakan di dalam kitab buku Dr. Wahbah Zuhaili. Maknanya Dr. Wahbah Zuhaili lebih kepada cenderung untuk pendapat yang menyatakan pendapat Imam Ibnu Qayyim ni. Apa dia kata? Dan Allah jadikan akikah untuk anak sebagai sebab untuk melepaskan kekangan daripada syaitan yang selalu mengiringi bayi sejak lahir ke dunia dan menusuk bahagian pinggang dengan jarinya. Sehinggalah akikah menjadi tebusan untuk membebaskan bayi dari jerat syaitan yang menghalangnya untuk membuat kebaikan. Bermaksud kadang-kadang kita kita tengok anak kita asal tak sama macam orang lain kan. Pelik je anak ni. Orang lain rajin semayang, anak kita nak suruh susah nak solat, suruh mengaji tak mau. So adalah benda yang tak kena tu, nak kena check balik. So itulah antara puncanya nak beritahu yang Imam Ibn Qayyim menyatakan untuk melepaskan daripada godaan syaitan. Maknanya semua tu ada kaitan dengan akikah. Betul. Itulah dia tadi kita nampak takaful, nampak servis kereta, tapi akikah ni membawa makna lebih besar. Tapi ada satu lagi pendapat yang lebih besar lah. Ini daripada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal memang imam kita, imam mazhab, salah satu mazhab Hanbali, yang mana pendapatnya menyatakan tentang pembelaan syafaat. Sini saya nak nyatakan, saya nak cerita sebab kadang-kadang kita cerita kat orang luar tak faham. Itulah saya cerita kat radio, saya cerita kat TV. Dia orang kata, ustaz jangan cerita pasal bab-bab pengertian macam pentafsiran ni, nanti dia akan memecah belahkan umat. Kita bukan nak suruh pecahkan belah umat, kita nak buka minda, nak cerita pasal ilmu. Jadi bila kita nak cerita pasal ilmu ni, kita kena kongsi. Tapi terpulang, benda ni pun sunat muakkad, bukan wajib. Saya dah cakap awal, memang bukan wajib, dia sunat muakkad. Bila sunat muakkad ni maknanya tak buat tak berdosa. Jadi sama juga kesnya dengan pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad menyatakan bila tak buat akikah ni, bermaksud nanti mak ayah dia di akhirat kelak tak dapat syafaat daripada anak. Ya ke? Tak dapat rugilah kan? Dia rugi, betul. Dia rugi, tak berdosa kan? Tak berdosa tapi rugilah. Anak tak berdosa tapi rugilah. Kita jaga daripada kecil. Kita belai dia bagi pelajaran semua. Tiba-tiba satu masa kita nak hak daripada anak tu, tapi disebabkan kita terlupa untuk laksanakan akikah, berkemungkinan besar kita tak dapat syafaat daripada anak. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih kuat lah. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal memang diakui oleh Imam Syafi'i, pakar hadis kan. Jadi seterusnya apa akikah ni selain daripada menyembelih kambing, yang dikhususkan kalau ikutkan perkataan pertama itulah menyembelih pada hari ke-7. Sebenarnya akikah ni daripada zaman jahiliah lagi, hari ke-7 kalau tengok kisah sebelum tu kan, yang mana bangsa-bangsa Arab jahiliah
melaksanakan akikah pun sama pada hari ke-7 sebenarnya. Dia buat juga pada hari ke-7. Cuma sembelihan dia pun sama, dapat anak sembelih kambing, cuma cara sahaja berbeza. Caranya darah kambing tu dia black metal sikit bang. Dia lumur kat kepala baby tu. Lain macam tu. Itulah yang bila kedatangan Rasulullah, datangnya Islam, kita ubah balik. Walaupun benda tu benda yang sama, pelaksanaan hari ke-7, sembelih kambing, cuma darah tetap darah lah, biar darah lah tinggal. Tapi yang dilumurkan itu adalah berganti dengan za'fara ataupun wangi-wangian. So dekat situ ada satu lagi, bila kata dah masuk bab melumur kepala baby ni, itulah sambungan hadis tadi, iaitu wayuhlaku ra'sahu. Banyak orang tak faham. Wayuhlaku ra'sahu bermaksud dia kata cukur rambut. Ra'su tu kepala. Bukannya dia kata wayuhlaku sya'rahu. Tu kadang-kadang sikit-sikit sayang. Kalau cukur kepala, putuslah kepala tu. Kalau cukur itu leher bang. Tapi kalau cukur kepala bermaksud memang betul-betul memang perhabis rambut atas kepala semua. Maknanya cukur kepala tu bagi licin lah. Itu yang dalam satu hadis lagi mengatakan fa'ahriku anhu daman wa amitu anhul azza. Wa amitu anhul azza tu membuang segala kekotoran. Sebab baby ni bila keluar daripada perut, daripada tempat yang bukan bersih, tak bersih, jadi kotor perlu dibersihkan. Termasuklah rambut, jangan sayang. Sebab itulah nak menunjukkan satu tanda syukur, satu pengorbanan ibu bapa. Dapat anak ni bila tengok rambut anak tebal dia sayang. Dia tak mau nak cukur. Kita pergi haji, kita pergi umrah. Last kali apa yang kita kena buat? Kena botak lah kan? Tahlik adalah botak. Tanda kita nak menghapuskan dosa kita. Lagi banyak lagi bagus kita buang, dapat pahala lagi besar. Macam tu juga pengorbanan seorang ibu, walaupun dapat sayang, tapi sebenarnya jangan fikir yang sayang tu. Sebab apa yang Allah gantikan, berat rambut yang dicukur tu, simpan, timbang, itulah kita sedekahkan. Nilai berat rambut kita timbang dengan berat perak. Allah tak letak emas nampak lebih berat. Nanti letak perak, maknanya kita gantikan dengan nilai ringgit tu, kita sedekahkan pahala itu. So kalau tak cukur, rugilah. Betul. Rugi sayang lah. Walaupun tak ada masalah pun boleh je sembelih tanpa mencukur. Cuma ada juga pendapat yang menyatakan bayi tu tertakluk pada lelaki je, perempuan tak perlu cukur. Tapi kan, saya rasa tak ada masalah. Baby yang kecil lagi akan tumbuh insyaAllah. Jangan risaulah. So kita buang semua kekotoran daripada perut tu, rambut, dan akhirnya wayusamma. So wayuhlaku ra'sahu dan wayusamma ni, kadang-kadang kita takut nak cukur rambut dan bagi nama ni semua tunggu hari ke-7. Sebenarnya kalau tengok pada hadis, dia sebut yuzbahu anhu yaumas sabiq. Yaumas sabiq tu hanya khusus pada sembelihan saja. Pada beri nama, pada cukur kepala, tak ada isu. Bila lahir terus pun boleh. Cuma kadang-kadang kita yang seriau, pegang ubun-ubun tu lembut lagi. Jadi kita nak tarik cukur pun kita tak berani kan. Jadi boleh lahir boleh cukur terus, boleh bagi nama. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab Rasulullah pun bagi nama anak dia, yang anaknya nama Ibrahim. Hari pertama dah dapat nama dah. Tak tunggu pun sampai hari ke-7. Sebab dia kata aku namakan sebagai nama datuk kamu, Ibrahim. Okey Ustaz, tadi Ustaz cerita akikah hari ke-7. Lepas tu cukur rambut, bagi nama apa semua ni. Sebelum ni kita faham akikah ni kenduri lah kan. Bila akikah ni, bila orang dah potong kambing, potong lembu apa semua, takkanlah orang nak simpan je dalam peti ais, mesti orang nak masak. Jadi kenalah panggil orang, pasang kemah, buat kenduri. Patutlah saya baru faham akikah ni bukan orang kata apa, hanya nak makan-makan saja kenduri. Rupanya ada kaitan dengan hapus dosa, perlindungan, syafaat. Tapi kalau kata kita buat akikah tu Ustaz, ialah sekarang ni tahulah ekonomi kita kan, bajet pun tak ada nak buat kenduri apa semua, nak kemah lagi, nak panggil orang lagi. Kita just buat akikah je, sembelih je, tapi tak buat kenduri. Boleh tak macam tu Ustaz? Macam imam ni lah ni, tak buat kenduri untuk saya datang tak sediakan air ni. Itulah Ustaz. Dah tutup semua dah 11 lebih dah ni Ustaz. Lambat sikit je, kau tidak banyak makanan lagi ni. Dia sebenarnya macam ni lah, saya gurau je faham. Okey. Kalau ikutkan, memang Allah tak memberatkan lah kita. Nabi pun tak memberatkan dengan kenduri. Sebab tu kalau perkataan yang Nabi sebut ialah kambing. Sebabnya kalau sebut terus lembu, sebut terus unta, terasa berat. Sebab pada zaman itu kambing itu adalah seringan-ringan haiwan, semurah-murah haiwan, maknanya sekecil-kecil. Maknanya itulah kadar kemampuan, at least
anak lelaki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau yang memang betul-betul tempat yang membiaknya haiwan memang murah lah boleh dapat kan. Masa zaman tu mungkin lebih murah. Jadi maknanya Rasulullah nak beritahu itu adalah seringan ringan untuk pelaksanaan akhir. Jadi kalau kata sekadar nak buat kenduri, itu yang saya nak cerita sikit konsep cerita pasal kenduri ni. Okey, ada seorang sahabat bertemu Rasulullah selepas berkahwin. Apa yang Rasulullah perintahkan, maknanya kata aulim walau, hadis panjang tapi saya simpulkan disebut aulim walau bisyat. Maknanya adakanlah walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Pemahaman kita kalau mendengar walimah nampak besar. Betul. Tapi kita fokus kepada walau bisyat. Maknanya dengan walaupun 1 ekor kambing. So ikut kemampuan lah. Maknanya dekat situ Rasulullah menunjukkan adakan walimah walaupun dengan 1 ekor kambing untuk perkahwinan, yang mana kita memilih orang lain, memilih anak orang lain, memilih bukan darah daging kita yang kita tak pernah kenal siapa pun. Takkan ada punya kita bercinta daripada sejak lahir, tak ada. Mungkin paling kurang kenal kat sekolah. Betul. Tak pun kat U, baru berapa tahun dah rasa suka. Sekarang ni Ustaz kenal kat TikTok. Kenal kat TikTok. Tengok sikit, satu lagi apa, Omi. Kalau buka YouTube tu keluar Omi. Ustaz banyak tahu ni. Keluar selalu. Okey. Ustaz zaman sekarang kan tahu banyak benda. Okey. Dan waktu tu maknanya nak kata adakan walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Itu seringan-ringan. Itu kita nak anak orang. Tapi kalau tengoklah lepas dah dapat kat TikTok dekat Umi tadi kan, perkenalan nak kahwin, sebenarnya lebih daripada 1 ekor kambing kita keluarkan kos. Betul. Rata-rata lah kita kata paling lekeh pun 20,000 30,000 tak ada lah kalau sekarang zaman sekarang. Dengan kemah, dengan kompang lagi apa semua kan. Kenduri kendaraan ni memang banyak belanja Ustaz. So kalau tengok nilai dia, kalau katalah kita letak 20,000 lah, paling sikit lah tu. Habis duit keluar sikit 20,000. 20,000 kalau kata kambing seekor 1,000, kat situ saja dah 20 ekor kambing. Dah berganda-ganda daripada apa yang Nabi sebut. Walaupun dengan 1 ekor kambing atas kemampuan. Tapi bila kita dapat anak sendiri, darah daging kita sendiri, yang besok dah besar dia yang akan tolong kita, yang dah besar esok dia yang akan mendoakan kita, tiba-tiba berkira. Sedangkan Rasulullah dah beritahu anak lelaki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Anak perempuan tadi 1 ekor kambing sama level dengan taraf kahwin tadi. Itu anak perempuan. Anak lelaki maksudnya nak menunjukkan berat lagi tanggungjawab dia besok. Maknanya kat situ Allah, maknanya Rasulullah beritahu memang pelaksanaan tak beratkan dengan tak perlu adakan kenduri, tapi cukup lepaskan akikahnya. Maknanya kenduri tu bukanlah syarat dia. Betul. Syarat akikah tu. Jadi yang penting sembelih akikah, bukan yang penting kendurinya. Betul. Itu masyarakat kena faham tu. Tapi betul, bila kahwin kalau sanggup keluarkan sampai 20,000. Betul. Berapa anak setakat 1,000. Kalau orang kata mungkin kita faham ada situasi orang yang tak berkemampuan. Betul. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok ada penganjur akikah dekat luar, dia menawarkan harga yang lebih murah supaya sebenarnya dekat situ kita nak melepaskan tuntutan sahaja. Betul. Maksudnya dibagi peluang lah. Betul. Tak perlu memberatkan. Walaupun kita rasa kita tak puas hati, mungkin tak dapat tengok semula depan mata sendiri. Betul. Tapi jangan sampai tertinggal terus. Itulah orang kata akikah ni dia nak kata kewajipan, bukan kewajipan. Betul. Satu tuntutan juga. Betul. Dan kelebihan itu kembali balik kepada anak. Betul. Kan? Tapi bila kita rasa dengan kos itu ini kenduri apa semua menyebabkan orang rasa susah rupanya nak buat akikah. Padahal zaman sekarang dah banyak alternatif. Dah banyak ada kemudahan, boleh buat akikah luar negara dan sebagainya. Tapi dia macam menarik juga. Tapi bila sebut akikah ni boleh buat luar negara, buat itu ni, tapi siapa dia? Kita nak cerita. Siapa orang yang berperanan, yang bertanggungjawab nak buat akikah tu? Mak ayah dia ke, atuk dia ke, ataupun orang-orang tepi-tepi jalan ke, tok imam apa, kita kata, tolong buatkan akikah untuk anakku. Boleh ke macam tu Ustaz? Okey. Dia dah confirm lah. Yang pertamanya orang yang melahirkan anak tu lah, maknanya pasangan yang mendapat anak betul, tu. Betul. Dah orang kata dah dapat anak. Macam saya cerita tadi lah. Kenduri kahwin, dah keluarkan kos yang besar, tiba-tiba dapat anak, darah daging kita tak buat. So yang pertama yang patut melaksanakan akikah ini pastilah ibu bapanya. Ibu bapa anak tu sendiri. So itulah ada tanggungjawab yang paling besar. First, sebelum kepada ibu tu bapanya dulu. Sebab bapa yang adalah kepala keluarga. Lepas tu bila bapa dah tak kemampuan, dah tak berkemampuan, barulah turun ke ibunya. Jika ibunya ada duit lebih sikit. Dan seterusnya selepas ibu bapa, jika sekarang pun betul lah kita pun faham kan, kadang sekarang maman cari duit pun bukan senang. Kadang-kadang ialah kita pun
banyak anak-anak muda dia berkahwin awal. Mungkin nak elakkan daripada berzina, berdosa. Jadi berkahwin awal tu lebih baik. Tapi bila dalam keadaan baru kahwin ni, orang kata banyak duit nak cari kan, banyak nak kena bercari rumah, nak kena sara hidup. Jadi itulah golongan yang kedua yang patut membantu anaknya itu adalah si datuk dan nenek kepada cucunya itu. Maknanya mak ayah si ibu apa lah. Mak ayah si ibu apa kadang-kadang orang pencet. Memang betul-betul dah settle lah semua. Betul-betul. Memang daripada duduk pencet tak ada orang buat apa. Maknanya datuk pun boleh ambil peranan buat akikah untuk cucu dia. Imam pernah dengar Rasulullah akikahkan cucu dia. Oh ya. Rasulullah akikahkan cucunya Hasan dan Husain. Masing-masing dengan seekor kibas. Bermain kat situ Rasulullah pun dah menunjukkan satu peranan dia sebagai seorang datuk membantu anak dia melaksanakan akikah cucunya. Janji dapat melepaskan tuntutan. Itulah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada juga pendapat yang ada satu dalil yang menyatakan Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah diangkat menjadi Rasul. Bermaksud kalau dah ibu bapa mungkin dah meninggal dunia ataupun dah tua, dah tak mampu, lepas tu datuk mungkin dah meninggal dunia juga. Jadi jatuh peranan tu kepada diri sendiri. Kita yang dah bekerja ni. Jadi kalau kita boleh cek kawan-kawan kita kat office yang kita tanya dah akikah ke belum? Kadang-kadang kita bila tanya balik kat mak ayah dia confuse sebenarnya. Dia tanya, korban ke akikah? Dulu aku buatkan, dah buatkan dah untuk kau, tapi aku rasa korban kot. Mak ayah dia pun confuse lagi. Jadi untuk kita menghilangkan syak prasangka tu, kita buat je, dah ada kemampuan. Kan salah pun sembelih bagi orang makan tu Amam, dapat pahala lagi. Betul lagi banyak. Tapi okey, yang awal tadi yang kita duduk sama Mas Iman tadi, ustaz pergi on air tadi tu, saya yang mesti confuse lagi. Ustaz pergi talk show on air bulan Ramadan, biasa orang cerita pasal tarawih, pasal ibadah puasa, pasal Lailatul Qadar. Tapi ustaz cerita pasal akikah tu, apa kena mengena dengan Ramadan, akikah Ramadan tu? Apa kena mengena? Okey, dia kalau ikutkan kita tak adalah khususkan orang kata akikah mesti dibuat di dalam bulan Ramadan. Tak. Maksudnya bulan-bulan lain pun boleh lah. Pun boleh sepanjang tahun, sepanjang masa. Termasuklah waktu korban pun boleh buat lagi akikah, tak ada masalah. Cuma isu dia sebenarnya kadang-kadang kita ni nak mengejar hari ketujuh. Nak mengejar hari ketujuh tu terlepas. So bila hari ketujuh dia rasa tak sempurna. Malah hari ke-9 tak best, 11 tak best. Jadi tunda-tunda cari hari cantik tu sampai ke sudah tak buat. Lama-lama lupa. Jadi kita mempelawa. Orang kata kalau kami memang buat waktu Ramadan ni adalah waktu yang paling kita elok untuk rebut peluang untuk laksanakan akikah. Sebab dalam bulan Ramadan ada satu waktu yang mana jika kita memberi makan orang berbuka puasa, kita akan dapat pahala orang berpuasa tu tanpa dikurangkan pun. Contoh saya bagi makan kat imam, bagi imam makan dalam puasa, saya dapat pahala imam juga. So itulah yang kita nak rebut. Sebab bila laksanakan akikah, kita jamu, kita masak daging tu, kita bagi orang yang berpuasa, kita akan dapat pahala also. Bayangkan kalau seekor kambing boleh makan 70 orang, tak 70 pahala kita dapat. Banyak 70 bulan puasa kan. Betul. Tu yang pertama. Yang kedua pula, pahala digandakan. Di dalam bulan amalan kebaikan di dalam bulan Ramadan ni akan digandakan pahalanya. So apa Rasulullah pernah bersabda, dia kata kalau buat umrah di dalam bulan Ramadan pahalanya sama seperti mengerjakan haji. Dekat situ nak menunjukkan umrah di dalam bulan Ramadan tu berbeza dengan umrah bulan-bulan biasa. Bulan lain. Jadi pahala sama dengan haji, lebih besar, berganda. Begitu juga dengan akikah ataupun apa-apa kebaikan yang kita buat. Jadi itulah kita buka ruang alang-alang supaya yang dah terlepas tu kita laksanakanlah pada bulan Ramadan. Okey Ustaz, maknanya bulan Ramadan ni bukan hanya kita nak fokus ibadah puasa, tarawih, mulai apa semua, akikah pun kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Apa benda yang segala kebaikan kita cubalah masuk, sebab kita nak jumpa Ramadan pun setahun sekali. Betul. Tahun depan belum tentu jumpa lagi. Jadi ada waktu, jika ada kemampuan, cuba buat dalam bulan Ramadan. Okey, satu kita nampak kat situ pahala akikah tu dah dapat automatik. Buat luar Ramadan ke dalam Ramadan, pahala akikah tu memang automatik dah dapat. Tapi kalau dibuat dalam bulan Ramadan, lagi berganda-ganda, betul Ustaz? Betul. Okey. Tapi kalau ada orang confuse kan, tadi sebab Ustaz sebut hari ke-7 kelahiran, lepas tu pula buat akikah bulan Ramadan. Mana satu orang nak pilih? Nak pilih hari ke-7 ke atau dia nak pilih yang bulan Ramadan? Mana lebih baik? Mana lebih besar pahala tu Ustaz?
okey, akikah ni yang paling terbaik adalah kita segerakan. Itulah yang dituntut pun, apa yang Rasulullah sebut hari ke-7 sembelih. Betul. Lepas tu kalau ada pendapat-pendapat lain, maknanya kalau terlepas hari ke-7 teruskan hari ke-14, hari ke-21 dan seterusnya sehinggalah sebelum balik. Maknanya sebelum anak tu membesar lebih baik kita selesaikan akikah. Tapi rezeki Imam kalau dapat anak dia lahir hari ke-7 dalam bulan Ramadan, dapat dua-dua, terbaik tu. So dia segerakan sunnah, maknanya cuba mencepatkan akikah anak, dalam masa yang sama dapat pula pahala bagi orang makan. So maknanya dekat situ tak ada apa orang kata, paling elok memang segerakanlah hari ke-7 tu. Cuma bila yang dah terlepas ni, dia orang kata alang-alang bawalah ke bulan Ramadan. Tapi kalau orang kata saya tak membandingkanlah, dua-dua baik. Benda tu bukan benda tak baik pun kan. Cuma yang paling terbaik itu adalah laksana pada hari ke-7. Itulah Ustaz, macam Ustaz sebut tadi kan, kalau dapat anak kebetulan bulan Ramadan, hari ke-7 anak tu pula jatuh pada bulan Ramadan. So dia dapat dua pahala Ustaz. Pahala buat akikah hari ke-7, pahala ganda tu buat bila dalam bulan Ramadan. Itu menarik sangat tu. Berganda-ganda kan. Lepas tu pula bagi makan kepada orang buka puasa dengan daging akikah. Itu pula kalau ada kemampuan buat pula banyak. Sebab tu tadi saya nak kaitkan dengan kambing tadi sebenarnya. Bila kambing tadi, Rasulullah menunjukkan kambing itu yang paling murah, paling ringan. Tapi tak ada masalah sebab kita boleh juga nak buat, kalau katalah anak tu seekor lembu ataupun dengan seekor unta. Lagi banyak orang boleh makan, lagi banyak orang dapat manfaat, lagi besarlah pahalanya. So kita jangan risau kata, kalau kadang-kadang banyak orang kata kadang-kadang akikah dengan kambing je, janganlah buat dengan lain. Tak, betul. Kalau akikah memang pengkhususannya adalah laksana akikah dengan kambing itu lebih baik. Tapi tak ada masalah untuk menukar haiwan yang lain selagi ia masih lagi dalam konsep akikah, itulah sembelihannya. Sebabnya apa-apa pun akikah ni dia sama je macam korban. Maknanya kalau kata kita ada kemampuan, kita nak buat lembu pun boleh, nak buat unta pun boleh, tapi yang paling baik kambing Ustaz. Kambing. Betul. Okey Ustaz, ialah kita cerita pasal akikah ni hari ke-7 bulan Ramadan apa semua ni, dan banyak-banyak. Tapi satu je yang saya pelik Ustaz. Tadi Ustaz Tok Syul ni cakap panjang-panjang ni, Ustaz boleh ingat ni, hafal hebat Ustaz boleh ni. Dia kalau kata kalau dah benda yang berulang berulang kita duk cerita, sebab kita memang kita pun bertugas bahagian tu. Kita memang cerita pasal sama je orang kerja pusat zakat, dia cerita pasal zakat hari-hari cerita sama. Dia tahu dah berapa peratus kena bayar apa semua kan. Super juga mutawif. Memang dia kerja, dia bawa orang pergi umrah. Memang makanan dia lah kata kan. Dia suruh kita yang bawa, memang kita tak ingat lah kan. Orang yang tak pernah buat. Jadi benda yang sama saya selalu menceritakan tentang akikah ni lah, berkongsi. Alhamdulillah. Saya satu lagi saya nak kongsi Imam, cerita pasal itulah, ada satu kisah. Dia bukan satu kisah, dia cerita pasal kita cerita dulu. Kalau kita tengok cerita Melayu kan, Melayu kadang-kadang kes penculikan kan. Kalau tengok dia akan culik daripada orang kaya lah biasanya. Dia akan culik anak. Sebab dia apa? Dia tahu orang tu berharta. So orang tu berharta dengan dia kata, kalau kau nak dapatkan balik anak kau ni, kau bayar kat aku macam tebusan lah kan, tebusan RM100,000. Itulah sebenarnya yang satu lagi yang saya nak kongsi jugalah, cerita pasal akikah ni. Maknanya kalau lah kata kita yang mungkin tak berduit ni pun, kalau kata RM100,000 tu, kalau dengan nilai anak sanggup tak Bang? Kita cari juga kan? Kita cari juga sebab kita tahu kita nak dapat balik anak kita. Bukan sebab senang. kalau lah jadi apa-apa kita rasa menyesal. Lebih baik kita mencuba daripada kita biar je. Betul, duit boleh cari kan. Duit boleh cari. Itu yang kata, kalau kita yang rasa tak mampu, kita sanggup nak cari RM1,000, itulah nilainya untuk untuk akikah tu. Maknanya sekadar seekor kambing untuk kita tebus anak kita tu, apalah sahaja nilai dia kan. Betul. Okey Ustaz, tak apalah kita dah cerita panjang-panjang pasal akikah ni, buat hari ke-7 Ramadan apa semua ni. Tapi kalau ada katalah kawan-kawan kita yang berminat, kawan-kawan kata bila dipikir balik, betul lah Ustaz cakap, kalau buat akikah bulan Ramadan ni pahala berganda-ganda. Tapi kat mana Ustaz? Kat mana kita nak buat tu? Takkan kita nak pergi masjid, orang saya buat tarawih, kita pula sibuk nak cari kambing akikah. Ada tak tempat dia? Kat mana kita nak buat akikah tu? Okey, dia yang pertama, kita sebelum kita nak ceritalah, saya membawa satu nama. Yang kita kongsi. Tapi cuma saya bawa satu nama, kita kena cerita yang paling terbaik itu ialah sembelih di tempat sendiri. Di depan mata sendiri. Kalau boleh dengan tangan sendiri. Kalau ayah tu ada kekuatan, peganglah pisau,
Sembelih. Saya nak sebut cukur pula. Sembelihlah sendiri kambing itu. Anak sendiri kan. Ya, betul-betul. Sembelihlah sendiri. Dia yang menyaksikan. Itu yang paling terbaik. Paling terbaik. Tapi kalau nak menunggu yang terbaik tu, janganlah sampai tak buat langsung. Jadi alhamdulillah, kami menawarkan benda akikah itu easy korban. Alhamdulillah, sekarang kita dah ada Malaysia Book of Record. Maknanya kita dah ada rekod untuk pelaksanaan akikah yang terbesar di Malaysia. Lepas tu kita ada juga rekod untuk sembelihan korban terbesar di Malaysia. Dan juga kita juga ada ISO yang sijil yang mengiktiraf kita ni diaudit pengurusan kita dengan sistem yang lebih berkualiti. Dan ada satu lagi, kita ada ISO yang berkaitan dengan syariah, berasaskan syariah. Maknanya segala pelaksanaan pengurusan yang kita buat tu berteraskan syariah. Maknanya telah disemak dan telah diakui. Kita pun ada juga badan penasihat syariah. Dan satu lagi, kita juga ada beberapa anugerah-anugerah lain lah yang telah diiktiraf. Jadi alhamdulillah, dengan anugerah-anugerah yang kita ada ni, dia memberi sedikit kepercayaan, insya-Allah memberi kepercayaan kepada orang-orang Malaysia terutamanya dan orang di luar sana, untuk kami buka pelaksanaan akikah. Kami ada di dalam negara dan kita ada di luar negara. Kalau akikah di dalam negara ni kita panggil akikah lokal. Akikah lokal, kalau 1 ekor kambing di Malaysia kita buka kambing sahaja, iaitu harga 1249. Tak mahal Ustaz. Okey pun. 1249. Kalau tadi kena kahwin 20,000. 20,000. Betul. Ini ber-20 ekor kambing boleh dapat kan. Lepas tu maknanya pelaksanaan tu di beberapa tempat lah yang Easy Korban tawarkan. Dan seterusnya kita ada korban akikah global, mana kita laksanakan akikah di luar negara dengan beberapa package. Kita bagi daripada berat Ustaz. Kita bagi yang pertama, akikah premium. Akikah premium ni kita akan laksanakan di benua Afrika dan juga negara-negara lain, yang mana kita rasa manfaat dia lebih besar. Sebab penerima-penerima dia tu bukan orang kata memang betul-betul yang memang negara yang ketiga, orang yang susah. So kita buka akikah premium ni dengan harga RM590. Lepas tu kita ada lagi rendah tu, RM590. makin menurun daripada tadi kan. Baru harga tu. Lepas tu kami pun alhamdulillah besar. Lepas tu yang kedua, kita ada akikah Mekah. Yang ini lebih murah daripada tadi, tapi pelaksanaannya hanya di Mekah sahaja. Sebab kita tahu Mekah memang tempat orang buat dam, tempat kumpulnya kambing, turun kambing. Jadi dekat situ harganya lebih murah dan harganya adalah 449. Dan seterusnya kita ada lagi. Orang kata kita buka ruang lagi. Maknanya tak mampu seekor kambing yang Malaysia, kita turun kepada kambing yang di luar negara. Tak mampu untuk buat kambing di luar negara, ya Allah, inilah ruang yang kita buka juga. Kita dah cerita pasal akikah. Ini saja yang tinggal, iaitu bahagian lembu. Kalau bahagian lembu pun tak nak buat, memang kedekut lah. Payah dia memang kedekut sungguh. Betul lah. Dia sanggup berkira. Harga berapa? Satu bahagian RM299. Lagi kat dah tu. RM299 orang kata kalau betul-betul kita sayangkan anak. Kalau jadi RM1,000 pun kita sangat tebus. Kalau RM299 buat anak dua bahagian, baru berapa kan? Betul. Itu adalah tawaran daripada Easy Korban lah yang kita tawarkan. Maknanya paling rendah Easy Korban bagi RM299 dan masih lagi dibuka. Kalau dalam bulan Ramadan ni sehingga 27 Ramadan. 27 Ramadan, 18 April 2023 lah. Maknanya Ustaz, dengan harga RM299 tu selesai tanggungjawab. Selesai tanggungjawab. Sebab kalau pengurusan Easy Korban ni A to Z lah, belakang sampai laporan, sampai report. Kalau akikah tu orang kata siap dapat video, siap bagi sijil. Kalau kata ambil yang premium tadi, siap ada hadiah mam. Ada hadiah lagi. Kita punyalah nak menggalakkan orang buat akikah, dapat hadiah lagi. Hadiah satu bantal zikir, zikir baby zikir, saya pun tak ingat nama dia. Dia baby pillow. Zikir pillow tu lah. Orang sekarang bantal pun boleh berzikir kan? Betul. Bantal pun dah berzikir. Malu orang kalau tak berzikir. Malu tak berzikir. Lepas tu satu lagi dapat pula sijil kayu. Dekat situ. Nampak menarik tu Ustaz. Kita dah ada tempat nak buat akikah. Dalam negara boleh, luar negara boleh. Cuma cara macam mana tu? Sekarang ni kalau ikutkan zaman sekarang ni, kalau boleh tengok TikTok, takkanlah tak boleh nak online daftar. Betul lah. Betul. So itulah alhamdulillah kelebihan Easy Korban, yang mana kita sistem kita alhamdulillah lebih
kemas sekarang kalau nak daftar terus je ke www.easykorban.org. Pilihlah godek-godek dalam tu, boleh tengoklah nak pilih mana-mana yang pilih minat lah. Janganlah pilih je tapi tak tekan-tekan. Betul. Scroll tengok gambar menarik, betul stop. Okey, lepas tu ada juga cara lain, iaitu boleh terus telefon. Kami ada talian bebas tol. So telefon bebas masa 1-800-885-885 1-800-885-885. Cuma waktu office lah, janganlah telefon waktu tengah malam. Memang tarawih kan. Betul. Orang pula tarawih kan. Betul. Lepas tu yang ketiga, kita ada satu cara lagi. Orang kata ini dah habis website, tak apa nak pandai nak daftar kat website. Lepas tu nak menelefon pun malu nak bercakap kadang-kadang kan. Dia sama je kes macam orang bayar fidyah, dia malu nak bercakap. Jadi dia bayar, boleh daftar melalui WhatsApp. Type saja nombor 013-238-6000. Website ada, WhatsApp ada, TikTok ada Zat? TikTok ada Easy Korban ada. Easy Korban TikTok Easy Korban. Okey Zat, kita pun dah sembang panjang pasal akikah, pasal bulan Ramadan apa semua ni. Satu je yang saya ingat tadi Ustaz cakap kan, dia bukanlah berdosa. Tak buat akikah ni bukanlah berdosa, tapi rugi Zat. Betul. Dengan 299, padahal dengan 299 tu kita dah boleh selesaikan tanggungjawab kita untuk buat akikah sebagai ibu bapa kan, untuk anak tu. Tapi kita rugi tak dapat pahala tu sebab hanya kerana kita berkira lah, sibuk nak buat kenduri lah apa semua, lama-lama kita lupa tinggal terus. Betul, dengan tiga-tiga lagi apa pendapat tadi kan. Betul. Untuk menebus anak tu sendiri. Terpelihara, tumbesaran apa semua. Menarik Ustaz. Jadi kita fikir memang patutlah masyarakat kena faham tentang kepentingan melaksanakan ibadat akikah tu. Tambah lagi bulan Ramadan. Saya satu nak pesan kan. Okey, walaupun kita akikah, tapi jalan tu biar betul. Contoh, kalau kata kita nak jadikan anak kita tu seorang yang pandai, maksudnya nak seorang yang terpelajar, tapi tak menjadikan bila kita laksana akikah, tak apa, insyaAllah aku doa je sebab dah buat akikah, anak tak payah pergi sekolah. Tak kena juga. Betul. Kalau tidak, tak adalah Allah suruh kita semayang. Nak masuk syurga, kenapa? Kena semayang juga walaupun kita orang Islam kan. So adalah syarat-syaratnya. So walaupun dah akikah, tapi hantarlah anak sekolah yang baik, mak ayah pun kena tunjuk sikap yang baik, ajar anak-anak tu doakan ibu bapa. Sebab tu bila kita dapat anak, kita doakanlah yang baik-baik untuk family dia. Sebab tu selalu apa yang Rasulullah ajarkan doa, iaitu yang pertama, barakallahu laka fil mawhub, semoga Allah memberkati kamu yang ibu bapa dengan kelahiran anak tu. Wa syakartal wahib, iaitu semoga kamu bersyukur kepada orang yang mengurniakan anak tu, Allah lah al-wahib tu. Juga wa balagha asyuddah, moga-moga anak itu sampai membesar dengan baik, dan waruziqta birrah, iaitu dengan semoga anak itu membesar dan kamu ibu bapa ni mendapat manfaat daripada anak tu sendiri, daripada kebaikan-kebaikan yang dibuat. Nampaknya saya kena hafal doa tu Ustaz. Betul. Itu menarik tu. Okey Ustaz, kita pun dah cerita panjang akikah, Ramadan apa semua ni. Kita pun dah tahu kan macam mana nak daftar akikah tu. Okey Ustaz, ni last lah. Kita pun sebenarnya kedai dah tutup Ustaz. Kedai dah tutup lah. Saya nampak Imam nak ngantuk ni. Mana tahu Ustaz balik dia nak mulai ke apa kan. Kita pun nak kena beransur dah ni. Okey Ustaz, last lah Ustaz. Pesanan Ustaz pada masyarakat nak ambil peluang bulan Ramadan ni, bulan Ramadan yang orang kata bulan Ramadan al-mubarak, yang diberkati, bukan al-murtabak, al-mubarak. Jadi buat akikah tu, kita ambil kesempatan tu. Jadi apa pesanan Ustaz? Pesanannya, anak ni adalah ibarat kain putih yang mana ibu bapa ni akan mencorakkannya. Kalau ikutkan pada dalil hadis, memang Rasulullah kata sama ada mencorakkan kepada menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, tapi kita yang memilih jalan yang baik. Jadi akikah ini adalah satu wasilah yang kita nak menunjukkan cara terbaik dalam Islam mendekatkan anak itu daripada sejak kecil lagi kepada Allah, iaitu dengan melaksanakan akikah. Jadi besar tanggungjawab ibu bapa, bukan semata-mata pandai buat anak, tapi yang lebih besar ialah kita mendidik anak tu sejak dengan berkaitan dengan Islam itu sejak daripada lahir lagi lah. Okey Ustaz, itulah kita kena betul-betul faham tentang tuntutan akikah tu. Tambah-tambah lagi kita ni ialah kita nakkan anak kita perfect, menjadi seorang anak yang soleh sebagainya, tapi kita lupa pula buat akikah. Okey Ustaz,
lain masa insya-Allah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa Ustaz, kita punya gerai ni sembang songkok tinggi. Sembang tak kosong tapi berisi. Okey. Tadi Ustaz dah cerita pasal akikah, lain masa kita nak cerita pasal hari raya pula. Hari raya Ustaz jangan lupa datang raya rumah saya. Baik. Ustaz jumpa lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sampai di sini sahaja kita pada hari ini, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton rancangan ini daripada awal hingga ke akhir. Jangan lupa tinggalkan komen anda di ruang komen, like dan share kepada rakan-rakan. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa dengan topik-topik yang lebih menarik di SST Sembang Songkok Tinggi. Sembang tak kosong tapi berisi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.